Ya, sebab tu di madrasah kami kita mula didik generasi yang menjaga segala amalan kerohanian mereka. Satu. Yang keduanya, jaga adab mereka dengan guru, dengan mak bapak. Yang ketiganya, kita ajar anak-anak ni dengan khidmat. Khidmat anak-anak di madrasah, anak-anak di pondok, di seluruh Nusantara ni memang diajar dengan perkara tiga tadi. Yang khidmat tu sebab apa? Sebenarnya ada mak bapak yang komplain, kenapa anak saya pergi madrasah kena sapu sampah, kena cuci tandas. Dia tak tahu kita ajak khidmat tu supaya anak-anak tu balik nanti boleh khidmat untuk mak bapak tu juga, untuk keluarga dia sendiri. Kita ajak anak-anak madrasah tu fikir, kalau hang boleh khidmat pada guru-guru, pasal apa dekat mak bapak hang tak reti nak khidmat? Kita ajak anak-anak, tapi mak bapak ni dia komplain pandai. Anak 5 orang, jaga anak 5 orang je pun tak boleh pastikan anak tu jaga solat 5 waktu. Jaga anak 5 orang je pun tak boleh pastikan anak tu tahajud tiap-tiap malam. Kami jaga berpuluh-puluh orang, boleh pastikan tahajud tiap-tiap malam, pun komplain macam-macam. Kita di madrasah jaga berpuluh-puluh orang, boleh pastikan anak tu 5 waktu di awal waktu, dengan qobliyah ba'diyah tak pernah tinggal, yang mak bapak tak boleh buat. Kita jaga anak tu dengan duha tak pernah tinggal. Kalau 3 tahun duduk madrasah, 3 tahun tak pernah tinggal solat sunat duha, yang mak bapak anak 5 orang je pun tak boleh buat, komplain bergantang-gantang. Saya pernah cabang mak bapak, ada mak bapak cabang, lah ni tukang anak 5 orang tu mai kami jaga, berpuluh orang ni ambil pula 2 bulan tukang, mau berani? Tak ada lah ustaz, saya bukan komplain pang tak lagi. Pandai cakap. Jangan duk serang sekolah macam-macam. Kalau kita yang 5 orang tadi pun kita tak boleh urus untuk jaga macam madrasah, jaga beratus orang tu, kita tak boleh buat, mulut diam. Kita 5 orang saja pun, 4 orang anak, 7 orang anak pun tak boleh pastikan anak tu cukup sembahyang 5 waktu, betul? Madrasah boleh buat, kita tak boleh buat. Tutup mulut tu. Lagi teruk sampai suruh cikgu merangkak, lagi kurang ajar kan? Punya tak ada hati perut, tak ada jiwa langsung, tergamak. Dulu zaman kita mengaji dulu, kalau cikgu pukul balik mengadu kat mak bapak buat apa? Mak bapak tambah lagi, pukul lagi kan? Yang suruh cikgu merangkak, ustazah merangkak tu, yang duk pergi serang sekolah, yang duk komplain ustaz, ustazah dan cikgu macam-macam tu, dia tu pun tahu dulu kalau dia kena pukul balik mengadu kena tambah lagi. Tiba-tiba zaman anak dia pergi serang sekolah pula. Betul tak ni? Anak-anak jadi kurang ajar. Pasal apa? Alah, cikgu pukul aku habaq pak aku gangster double line. Nak tunjuk sangat, tabuh cikgu depan anak jadi lagi kurang ajar. Pasal apa? Pasal kita. Walaupun kadang-kadang dulu ni masa kita mengaji, kita tahu kita tak salah, cikgu tersilap rotan kita, tapi nak balik mengadu tak berani. Hari ni tak ada pun. Ada sampai pernah kena pukul tak sekolah dulu? Pernah? Ada hang cacat celah ke pakai kursi roda. Pasal apa kursi roda ni? Ni 20 tahun dulu cikgu rotan saya, sebab tu saya pakai kursi roda ni. Mabuk ketum ke apa? Banyak menipu sangat kan? Kita ajak anak-anak kita jadi biadab. Ya. Sebab tu kena jaga. Ya. Madrasah-madrasah ni dibangunkan untuk melahirkan generasi Al-Quran. Sangat susah, sangat susah. Kan? Ujiannya Allah bagi, Masya Allah, dengan mentaliti mak bapak yang tak habis-habis. Ni anak esok tak ada SPM, masuk sekolah pondok, masuk tahfiz, nak kerja apa? Yang ada SPM, ada degree pun sampai malam ni 500,000 orang di Malaysia tak ada kerja. Budak tahfiz tak ada SPM, tak ada PMR, ada sijil tahfiz tamat 30 juzuk, tak ada seorang pun mengangguk sampai hari ni. Berebut madrasah-madrasah nak pakai guru, berebut masjid-masjid nak pakai tu imam. Betul? Sanggup, ada masjid sanggup bayar sampai 3,000, padahal budak tu SPM tak ada. Saya tidak menolak sijil. Ingat, jangan spin kata-kata saya, jangan kona kata-kata saya. Saya tidak tolak sijil. Saya ada SPM, saya ada diploma, saya ada degree.
Tapi saya nak jawab bagi mereka yang bertuhankan sijil, menghina madrasah sebab tak ada SPM. Esok anak nak kerja apa? Allah. Kalau sijil tu penentu kerja, sijil tu penentu rezeki, pasal apa sampai malam ni ada 500,000 orang yang ada sijil tapi tak nak kerja, betul? Saya naik Grab, budak muda bawa. Saya tanya, full time ke Grab? Taklah, sementara. Pasal apa? Oh, tengah cari kerja lain. Belajar mana dulu? UKM. Degree. Bukanlah bawa Grab, bawa taksi tu hina, tak. Tapi kita nak jawab, kalau degree tu betul penentu rezeki, pasal apa dia bawa taksi? Nak jawab pada orang yang bertuhankan sijil. Kita tak tolak sijil, jelas. Sijil tu memang keperluan, tapi jangan jadi macam Tuhan. Yang heran tu, yang lebih heran, perkara ke-8 ajaib di dunia. Benda ajaib ada 7 kan? Kat dunia benda pelik 7 kan? Dia nombor 8. Siapa dia? Mak bapak yang takut anak nak makan, nak kerja apa, masa dia takut anak tu nak kerja apa tak SPM, dia tu pun darjah 6 pun tak habis. Tu perkara ajaib yang ke-8. Faham tak ni? Mak bapak yang tengah risau ni, anak esok nak kerja apa, rezeki dia macam mana, sebab pondok tahfiz tak ada SPM. Masa dia risau rezeki anak dia, dia tu pun darjah 6 pun tak lepas. Tanya, pakcik sekolah darjah apa? Dulu, zaman dulu darjah 2 je. Oh, tak mati ke bulong tau. Ustaz nak pergi apa ni? Tadi duk risau anak SPM esok nak makan apa. Pakcik belajar sampai darjah 2 pun sampai hari ni rezeki ada, betul? Ni benda ke-8 ajaib di dunia kan? Siapa nak komplain lepas ni, nak rasa risau anak tak ada SPM belajar tahfiz, tak ada SPM nak kerja apa, tanya balik diri sendiri, hang tu sijil apa? Betul tak ni? Ni mah tanya seorang-seorang, kita tulis nama sijil apa mau malam ni. Kau hajak punya ustaz kan? Tak. Jangan buat kerja Tuhan jadi asisten Tuhan. Tuhan tak lantik kita jadi asisten dia. Sibuk nak tentukan rezeki anak-anak. Kalau kita boleh tentukan rezeki anak-anak, alah, rezeki kita sendiri pun tak boleh tentukan. Kalau boleh tentukan rezeki sendiri, pasal apa ada hutang kereta dengan rumah sampai hari ni, betul? Betul tak ni? Kita pun tak boleh tentu rezeki kita, hutang berlambak-lambak. Tiba-tiba sibuk nak tentukan rezeki anak-anak. La ilaha illallah. Pening tak? Betul tak ustaz kata tadi? Perkara ke-8 ajaib di dunia. Dah penat geram sama. Jadi nak bangun madrasah ni ujiannya sangat besar. Perangai mak bapak satu hal. Nak hantar orang hantar tahfiz, dia pun hantar tahfiz. Pasal apa hantar tahfiz? Oh, tengok jiran-jiran semua hantar anak pergi tahfiz. Nah, anak tu pula bila dah masuk tahfiz, mari jumpa. Ada satu budak dia jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya nak berhenti, dia kata. Saya tanya pasal apa nak berhenti? Mak hantar saya belajar agama, tapi mak semayang pun tak. Bila saya balik rumah, mak bising-bising. Budak ni budak perempuan, ni kita sekolah agama, saya mengajar dulu, umur 16 budak perempuan tu. Saya balik rumah pakai tudung labuh, mak bising. Mak kata kalau nak ikut kami pergi shopping ke apa, jangan nak berbungkus-bungkus. Habis tu untuk apa mak saya hantar belajar sini ustaz? Saya ingat nak berhentilah. Kakak saya bawa balik boyfriend tidur di rumah, mak tak bising pun, dia kata. Menangis budak tu, kata nak berhenti. Lepas tu saya tanya dia, habis pasal apa mak kamu hantar kamu belajar sini? Tak tahulah ustaz, kot pasal dia tengok mak tengok kawan-kawan dia pun duk hantar anak mengaji sekolah agama, dia pun ikut kan? Tapi praktikal di rumah tak ada. Mak tu sendiri pun cuma boleh bangga cerita, wah anak saya pun belajar agama juga. Nah, kesian anak-anak ni. Kita cerita bab solat, jaga solat, takutlah kepada Allah. Cerita dia menangis. Kita ingatkan dia menangis sebab hati dia terkesan dengan kita cerita tu, kot dia menyesal. Rupanya dia menangis itu sebab apa? Sebab dia bila kita cerita, dia sendiri pun rasa hibah sangat bila dia teringat mak ayah di rumah semayang pun tak. Tapi hantar anak mengaji agama. Lepas tu komplain manjang.
pandai sangat, buka sekolah sendirilah kat rumah. Hang jadi guru besar, hang jadi cikgu, anak hang jadi anak murid, cutilah ikut suka. Kan? Buat silibus sendiri, pandai sangat. Ustaz tu tak betul, anak berhenti sekolah pergi tukar madrasah lain, pun komplain ustaz ni tak betul. Tukar sekolah nombor 3 pula, pun ustaz tu tak betul. Lalah dia bengang, cerita ke orang, saya 3 kali dah anak tukar sekolah. Sekolah agama ni, madrasah ni memang teruk lah. Cerita. Lalah saya masuk anak sekolah kebangsaan. Masuk sekolah kebangsaan pula, pun dia bergaduh dengan cikgu sekolah kebangsaan pun tak betul. Kan? Ada tak orang lagu tu? Ada. Bersepah. Kan? Maka sebab tu kita muhasabah diri kita. Nak bercakap buruk orang, nak bercerita aib orang, muhasabah diri sendiri. Sebab tu saya kata tadi, orang di awal tersebut, orang yang suka sembang aib orang ni, siapa dia tu? Orang tu siapa? Penghuni syurga. Sebab dia dah tahu dia confirm masuk syurga, duduk cerita buruk orang. Faham tak? Berhenti menilai dan menghukum orang. Naik motor tadi nak mai ke surau, nampak ada satu grup duk naik haji. Azan maghrib jadi pergi naik haji. Apa? Main dam haji tu kan. Sehari 14 kali. Kita pun lalu dengan motor geleng kepala. Astaghfirullahalazim, neraka jahanam. Tu dia. Masa kita geleng kepala, kita duk hukum depa tu neraka jahanam, pasal azan pun buat tak tahu. Masa kita duk hukum tu, kita terlupa 2 tahun lepas kita pun ahli kelab tu juga. Baru 2 tahun dapat hidayah, semayang cukup waktu, dah rasa bersih macam ahli syurga dah mula giling kepala neraka kan orang. Betul tak ni? Bukan orang surau Madinatul Anbiya, nama pun bandar nabi-nabi, nama surau.